Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang tajuk ICT dalam pendidikan. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Saleh, pemegang kad menteri KID 2208 4214. Jadi bila kita sebut pasal ICT ni, dia digunakan secara meluas pada zaman era moden ni. Ya, betul. Bila kita tengok di sekolah, guru menggunakan LCD, projector slide sebagai contoh. Murid-murid menggunakan telefon bimbit untuk mencari maklumat. Jadi ICT ini digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Jadi bila kita masuk dalam pendidikan, kerajaan berhasrat untuk menjadikan ICT ini bukan saja hanya murid hanya tahu menggunakannya, tapi kerajaan berhasrat untuk menjadikan ICT ini dapat meningkatkan pendidikan, lalu memperkenalkan keberkesanannya pada pembelajaran dan pengajaran. Jadi antara langkah yang kerajaan ambil untuk meningkatkan ICT ini dalam pendidikan ini adalah, pertama, menyediakan murid-murid dengan kemahiran dan pengetahuan untuk belajar dengan berkesan dan hidup secara produktif dalam dunia yang semakin global dan nyata ini. Jadi murid-murid ini diberikan kemahiran dan pengetahuan tentang cara penggunaannya, cara untuk aplikasikannya. Jadi yang kedua adalah melengkapkan kesemua 10,000 sebuah sekolah di seluruh negara dengan akses internet 4G dan pelantar pembelajaran maya menerusi program One Pestari Net yang kita pernah guna dulu, for PLE tu. Kita masuk, kita login, jadi dia ada satu media untuk kita gunakan yang boleh digunakan oleh ibu bapa, guru dan juga murid-murid. Dan yang ketiga adalah memberi latihan kepada semua guru, iaitu memberikan khusus kepada guru-guru untuk menerapkan ICT ni dalam pengajaran mereka. Jadi seterusnya, kerajaan membuat pelan tindakan untuk memanfaatkan ICT ni untuk pembelajaran. Dan selepas kerajaan membuat pelan ini, kerajaan ada peringkat-peringkatnya, iaitu gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3. Jadi kita pergi dulu kepada pelan pendidikan untuk memanfaatkan ICT untuk pembelajaran. Jadi yang pertama, kerajaan hasrat untuk menjadikan sekolah-sekolah di Malaysia ni sebagai sekolah bestari, iaitu sekolah yang minimum mencapai standard penggunaan ICT. Jadinya kerajaan nak semua sekolah di Malaysia ni paling minimum ada tahu pasal ICT, penggunaannya, guna project slide dan sebagainya. Jadi kerajaan akan pakai prinsip-prinsip yang tersebut sebagai asas panduannya. Jadi yang pertama adalah kerajaan perlu memastikan keperluan asas disediakan. Jadi keperluan asas seperti jaringan internet, perkakasan elektronik, dan aplikasi latihan kepada guru dan sebagainya, sebelum beralih kepada penggunaan ICT yang lebih mendalam dan inovatif. Jadi yang kedua adalah membangunkan inisiatif daripada asas yang sedia ada. Jadi kementerian akan memastikan inisiatif dibangunkan daripada program yang terdahulu. Jadi sebagai contoh, kerajaan akan memastikan semua inisiatif ICT ini pada masa depan akan diperkukuh dan meningkatkan keberkesanannya melalui One Pestari Net. Kerajaan ingin membuktikan keberkesanannya pada masa akan datang. Jadi yang ketiga adalah melabur dalam penyelesaian ICT untuk pembelajaran berkeperluan khusus. Di sebalik ketidakketentuan seperti yang diutarakan di kajian antarabangsa mengenai ICT ini, jadi kerajaan, benda ini masih boleh dimanfaatkan lagi untuk sekolah-sekolah di luar bandar yang kurang guru, kurang murid, yang jauh daripada bandar, yang suka mendapat akses internet. Jadi golongan-golongan ini kerajaan dapat melaburkan penyelesaian ICT-nya. Jadi yang akhir sekali adalah menyandar pada pentaksiran berasaskan keberhasilan. Jadi pentaksiran berasaskan bukti seharusnya menjadi asas nilai pelaburan
penting berpotensi dalam ICT ni. Jadi tindakan ini dia memerlukan penambahbaikan set pengukuran sedia ada seperti Smart School Qualification Standard iaitu SSQS selaras dengan kewujudan standard antarabangsa. Jadi maksudnya kat sini adalah kerajaan ingin menyandarkan pada pentadbiran. Jadinya kerajaan ingin membuat satu pengukuran tentang pengukuran dalam penggunaan ICT ni. Jika ia memenuhi, maka ia adalah menjadi berhasil dan kejayaan pada kerajaan. Jadi kita pergi kepada seterusnya, gelombang yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Ibrahim Misal daripada kelas 1 Diploma Pendidikan Islam. Saya memegang nokat matrik KID 22080414. So saya akan menerangkan tentang kesan penggunaan ICT dalam pendidikan. Penggunaan ICT dalam proses pengajaran sangatlah penting untuk guru dan murid. Ia kerana guru akan dapat membuat persiapan yang lebih awal sebelum bermulanya proses pengajaran di dalam kelas. Seterusnya, guru lebih mudah mencari maklumat dan cepat dan tidak membuang masa apabila sedang mencari maklumat lah. Okey, kesan yang pertama ialah dapat meningkatkan kecekapan dan kebersanan hasil pembelajaran. So dengan ICT dalam pendidikan ni, murid lebih berminat untuk belajar di dalam kelas sebab diorang lebih suka tertarik dengan benda-benda yang berteknologi lah pada zaman sekarang ni. Seterusnya, dapat menyampaikan kepada pelajar secara berkesan lah. So dengan ICT ni, pelajar lebih suka dan cepat faham yang diajar di dalam kelas. Yang ketiga pula, dapat meningkatkan kemahiran guru dan pelajar. So dalam kita mengajar dalam ICT ni, guru juga dapat meningkatkan dengan penggunaannya dalam ICT ni. So dia lagi tinggi dan lagi cepat lah. So guru pun dapat memahami ICT ni apa, meningkatkan penggunaan ICT ni. Murid-murid pun lebih sukalah. Dan yang terakhir sekali, dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Seperti apa yang saya cakap tadi, murid-murid ni suka dengan teknologi lah pada zaman sekarang ni. Diorang lagi suka dengan teknologi. Sebab apa diorang suka dengan teknologi? Sekarang ni zaman-zaman ICT lah, semuanya menggunakan teknologi. Okay. So, apa yang guru boleh guna ICT dalam pendidikan ni? Sebagai contoh, projektor LCD. So, di dalam kelas nanti, guru boleh menyampaikan proses pengajaran dengan melalui tayangan slide, video dan macam-macam lagi lah, untuk menarik minat pelajar untuk belajar di dalam kelas. Seterusnya saya akan menerangkan tentang gelombang pertama, iaitu gelombang pertama ICT dalam pendidikan daripada tahun 2013 hingga tahun 2015. Apa yang kementerian buat pada tahun tersebut dalam ICT dalam pendidikan? Okey, yang pertama ialah pembekalan lebih banyak peralatan ICT. Contoh-contoh peralatan ICT ialah laptop, telefon pintar, tablet, LCD dan macam-macam lagi lah. So kementerian ni dia beri kepada sekolah dan pelajar yang kurang berkemampuan untuk membeli peralatan-peralatan tersebut dan memudahkan guru di dalam kelas untuk membuat proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, peralihan kepada kandungan rekaan pengguna. Peralihan kepada kandungan rekaan pengguna ni ialah kementerian dia beralih kepada kandungan rekaan pengguna lah. Okay, yang ketiga ialah memastikan semua guru dan pegawai celik ICT. So, kementerian ni dia nak guru-guru ataupun teknik dan guru-guru dan guru-guru lah di sekolah
dia tak nak guru-guru ni buta dalam ICT. Dia nak celik guru-guru ni dalam ICT supaya murid-murid tidak memandang rendah lah kepada guru-guru ni. So kementerian sebelum tu kementerian memberikan peluang kepada guru-guru untuk belajar dalam ICT ni. So apabila guru dan pegawai celik dalam ICT ni, mereka lebih mudah untuk membuat proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas lah. Okey, yang keempat, penggunaan data bersepadu untuk sekolah dan kementerian. Bila ada penggunaan data ni, so guru-guru lebih mudah nak menyimpan maklumat. Sekolah pun mudah untuk menyimpan maklumat dalam ICT lah, dalam ICT iaitu dalam komputer apa, maklumat yang penting lah. Kalau tak contohnya lah, sekiranya kalau macam diorang biasa tulis dalam kertas ke apa kan, tiba-tiba kalau basah ke apa akan susah lah, akan hilang lah. So kalau macam dalam simpanan dalam komputer ni, kalau laptop rosak ke apa, kalau boleh hantar perbaiki, so still ada lagi semua dalam tu. So kalau simpan data dalam komputer pun senang lah, memudahkan lah, lebih banyak boleh simpan. Okay, yang terakhir sekali ialah menyediakan infrastruktur jaringan dan platform pembelajaran melalui Wan Bestari Net. Okay, Wan Bestari Net ni ialah platform pembelajaran lah kementerian menciptakan Wan Bestari Net ni untuk pelajar dan guru lah, untuk beri kerja sekolah, nota-nota dalam tu, hantar kerja sekolah melalui online lah. Pada zaman saya pun, masa tu pun guru-guru pun memang ada yang menggunakan Wan Bestari Net ni lah di dalam kelas. Okay, apa yang dapat disimpulkan pada akhir video ni, kesan ICT ni sangatlah penting kepada guru dan juga murid dalam pendidikan ni. Sebab apa ni, teknologi semakin lama akan semakin mengembang. So kementerian tak nak kita ketinggalan lah daripada teknologi. Ia juga memudahkanlah guru-guru dan murid-murid semua untuk belajar dan mempercepatkan proses pembelajaran. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Mazmi, memegang kad nombor matrik KID 2208404147. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang gelombang yang kedua, iaitu bermula dari 2016 sehingga 2020, yang bertentang memperkenal inovasi ICT. Kementerian Pendidikan mengkaji peluang untuk menambah baik demi mentransformasi dan menerapkan penggunaan ICT dalam bilik darjah. So salah satu contohnya adalah EduWeb, iaitu salah satu usaha yang telah dilakukan oleh KPM. Dalam EduWeb TV ni, ia mengandungi bahan video, audio yang boleh diakses melalui laman web. Terdapat saluran kurikulum, ehwal dan juga nota video dan audio berkaitan pembelajaran subjek yang dipelajari oleh murid-murid di sekolah. So yang pertama sekali ialah meneroka penyelesaian ICT untuk kumpulan berkeperluan khusus, iaitu mengkaji semula amalan terbaik untuk sistem, di mana KPM berusaha untuk membezakan intervensi dalam sistem ICT untuk diterapkan di dalam bilik darjah di setiap sekolah dan melebihkan perhatian untuk fokus terhadap kumpulan murid sasaran khusus dalam tempoh 4 tahun ini. Jadi KPM akan tumpukan perhatian pada usaha dalam memperkenalkan dan menerapkan penggunaan ICT dalam bilik darjah bagi kumpulan berkeperluan khusus seperti sekolah kurang murid, sekolah luar bandar serta murid pintar cerdas. Sebagai contoh, untuk memenuhi keperluan pelajar berkeperluan khusus, guru-guru menggunakan pelbagai jenis media dan juga pengalaman pembelajaran mereka. So, mereka menggunakan teks, bunyi, video, gambar dan aktiviti praktikal yang boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada. So, kajian yang diambil kira daripada kajian ini ialah maklum malas yang diberikan oleh murid-murid berkeperluan khas tersebut. So, yang kedua pula ialah dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran,
iaitu KPM membangunkan guru yang profesional, iaitu memastikan bahawa guru-guru menerima latihan dan bantuan yang mencukupi dalam menggunakan teknologi untuk menyokong pembelajaran berkumpulan khusus seperti pergi kursus atau bengkel yang diadakan oleh KPM itu sendiri untuk membaharui cara pengajaran mereka mengikut peredaran zaman. Iaitu ini juga termasuk strategi pengajaran yang sesuai, pengurusan kelas dan penilaian. Selain itu, guru juga memanfaatkan kandungan multimedia seperti video, animasi, slide PowerPoint, grafik dan rakaman video untuk menyampaikan maklumat secara lebih dinamik dan juga dapat difahami oleh murid. So, terakhir sekali ialah pencapaian bilangan critical mass dalam peranti ICT, iaitu bilangan peranti ICT dalam penggunaan bagi sistem pendidikan ni sangatlah penting sebab semua murid akan gunakan peranti ICT. So, sebagai kesinambungan inisiatif gelombang yang pertama sekali, Kementerian memutuskan untuk menurunkan nisbah murid kepada komputer pada kadar maksimum 10:1. Jadi nisbah 10:1 bermaksud setiap 10 murid akan disediakan dengan sekurang-kurangnya satu komputer untuk digunakan dalam proses pembelajaran ini. So, langkah ini dilakukan supaya tidak ada murid yang tidak dapat untuk menggunakan peranti ICT untuk menggunakannya dalam pembelajaran dan tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran tersebut. So, akhir sekali, setiap langkah yang diambil oleh KPM adalah bertujuan untuk membantu mempersiapkan generasi muda untuk hadapi cabaran yang akan datang, terutama sekali berkaitan dengan digital menjelang dewasa kelak. So, itu saja daripada saya.